Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat, mohon maaf lambat 10 minit. Sebetulnya kami dah bersiap awal, kemudian dah keluar daripada rumah menuju ke pejabat. Plannya pada pagi ni kuliah dibuat Ustaz tak buka. Plannya pagi ni kuliah dibuat di pejabat, di studio di pejabat. Ini studio di rumah, tapi rupanya tak. Bila keluar pada rumah tadi jam, mungkin faktor hari Jumaat dan sebagainya, jadi jam sangat. Sampailah kami patah balik. Dah separuh jalan nampak teruk sangat jam. Kalau teruskan ni lagilah lambat, kami pun patah balik lah. Jadi bila patah balik makan masa juga, jam juga, gitulah jam sikit-sikit. Patah balik pun jadi lambat. Gitulah. Sebab plannya habis je live ni kita terus nak buat majlis khatam Quran. Jadi tak dapat nak buat. Majlis khatam Quran akan dibuat selepas habis live ni. Kita kan dah habis 30 juzuk Al-Quran, 2 juzuk sehari yang kita baca melalui laman rasmi kita, page Ustazah Asma Harun, melalui IG dan melalui TikTok. Subhanallah. Jadi terima kasih kepada semua yang menyokong dan menyertai majlis tilawah Al-Quran kita yang kita buat 2 juzuk sehari setiap pagi tu. Jadi hari ini kita buat majlis khatam Quran lah, sempena hari Jumaat yang barakah. Subhanallah. Jadi itulah ceritanya. Dah keluar dah, laki bini ni dah pergi dah ke pejabat, tapi on the way tu nampak agak jam, kami patah balik ke rumah. Macam tu. Okey, subhanallah. Kita mula ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah serta barakah wa maghfiratuh wa ridwanu, pengampunan Allah dan redha Allah ke atas kalian dan ke atas saya juga dan atas kita semua. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah, hari ini kita telah pun memasuki 20 Ramadan. Jatuh pula pada hari Jumaat. Malam tadi dah masuk 10 malam yang terakhir Ramadan, malam Jumaat. Subhanallah. Jadi hari ini terkumpul sekali lagi waktu-waktu yang barakah, waktu-waktu yang mustajab doa, waktu-waktu yang penuh dengan rahmat, waktu-waktu yang sangat mulia. Muslimin muslimat, bulan Ramadan itu sendiri sangat mulia. Hari Jumaat sendiri sangat mulia. Kita berpuasa pula sangat mulia. Orang yang berpuasa tidak tertolak doanya. Subhanallah. Begitu juga pada hari Jumaat ada waktu yang mustajab doa. Begitu juga bulan Ramadan ini, bulan yang Allah bukakan pintu-pintu syurga. Subhanallah, pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Iza ja'a Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwabu jannah, akan dibuka pintu syurga. Wa ghaliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka. Wa susilati syayatin, dan akan dibelenggu syaitan. Subhanallah. Muslimin muslimat, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seperti biasa, kuliah Riyadhus Shalihin kita hari ini dah masuk siri ke 141. Alhamdulillah, kita akan memulakan seperti biasa dengan Al-Fatihah, 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi, kemudian Asmaul Husna. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 10 ayat awal surah Al-Kahfi ya, sahabat-sahabat. Boleh baca sama-sama?
Ini wasiat Nabi SAW, membaca, beramal, menghafal. Jadi sama-sama kita ya, mohonlah kita sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil apa, mulut tu bergerak, sama-sama membaca. Kalau tak dapat nak ikut, nak baca, boleh dengar, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami, Rabbana atina, kurniakanlah bagi kami min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu, pertolonganmu, pengampunanmu, perlindunganmu, petunjukmu ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam setiap urusan kami ya Allah, urusan hidup, urusan mati, urusan di barzah, urusan di mahsyar, sehinggalah urusan kami mohon berakhir di syurga-Mu ya Allah. Urusan kami dalam keluarga, urusan pekerjaan kami, urusan mencari rezeki, segala urusan kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada, petunjukmu yang jelas ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, 10 ayat yang terakhir, muslimin muslimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Encik, Ustaz, nanti kan ingatkan saya untuk bawa kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair. Allahu akbar. Teringat, terlintas. Muslimin muslimat, nanti dalam pukul 10.30 ada ceramah bertajuk dosa dalam Ramadan ataupun Ramadan dalam berdosa. Macam itulah. Puasa dalam berdosa, tajuk berkenaan dengan dosa. Jadi saya terlintas untuk merujuk kitab Al-Kabair, iaitu satu kitab yang menghimpunkan dosa-dosa besar, menyenaraikan jenis-jenis dosa besar. Jadi bagaimana ya orang yang masih melakukan dosa besar dalam keadaan fasik tetapi berpuasa, tetapi dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah itulah kita akan kupas nanti. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang hadir. Sekarang kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna. Allahu akbar. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز ذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر القديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin ada kat pejabat. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salam Jumaat yang barakah. Salam 20 Ramadan yang mulia. Salam pada pagi-pagi hari. Kan di pagi hari kita mulakan hari dengan penuh bersemangat. Saya suka ada yang tuliskan, semua suka belaka, yang tulis doa, yang tuliskan salam, yang menyapa. Ada yang saya tengok dia tulis contohnya ya, Assalamualaikum sahabat-sahabat FB sekalian, saya Asmat binti Harun daripada Seremban Negeri Sembilan. Ada yang mulakan macam tu. Kita boleh rasa macam dia tengah bersemangat ni. Subhanallah.
Jadi sahabat-sahabat boleh juga mulakan begitu. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab kita mendoakan. Tak semestinya kita baca ada orang jawab Waalaikumsalam. Tak apa. Yang penting dia memberikan yang penting dia beri doa. Sebab salam tu doa. Jadi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat di alam maya semuanya, saya tulis nama daripada kita nak tahu hadir kuliah ni daripada mana. Dan ada juga yang tambah doa, saya mendoakan sahabat semua sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa diberikan jalan keluar, diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, apa saja doa. Sebab doa itu akan kembali semula kepada kita. Sebab itulah muslimin muslimat, kita ini kena rajin mendoakan orang. Bila mendoakan orang, kita didoakan kembali oleh para malaikat. Dan doa itu dikatakan dalam hadis Nabi, doa yang makbul. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, hari ini adalah kuliah Riyadhus Shalihin kita yang siri yang ke-141. Betul kan Cik? Masya Allah. Muslimin muslimat yang mungkin baru menyertai, untuk makluman, setiap pagi jam 7 hingga pukul 8. Tapi kadang-kadang itulah saya ni lebih 8 suku lah, 8.30 lah. Tengok keadaan. Subhanallah, bermula jam 7 hingga jam 8 setiap pagi, dan insya-Allah nanti kita akan kembali semula lah macam ni kan Ustaz kan, buat 7 hingga 8 kan. Subhanallah, kuliah Riyadhus Shalihin ini dibuat setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari seminggu, kecuali Sabtu dan Ahad dibuat setiap hari. Kitab rujukan kita adalah kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Anda boleh beli di mana-mana ataupun anda boleh beli di Shopee kami, Galeri UEH. Pergi ke Shopee, Galeri UEH, di situ ada pelbagai pilihan buku-buku, kitab-kitab dan produk-produk yang lain, termasuklah kitab Riyadhus Shalihin. Tapi jika anda beli di mana-mana saja, dengan mana-mana dealer, walaupun tak sama versi, tak exactly sama, namanya kitab Riyadhus Shalihin, insya-Allah susunan, hadis, tajuk, bab semua sama. Jadi tak ada masalah. Kalau anda dah beli versi yang lain, tak payah nak beli supaya sama dengan saya. Sebab saya sendiri kadang-kadang baca. Dengan saya sendiri ada 4 kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kadang-kadang saya baca kitab ni, kadang-kadang saya baca kitab ni. Macam itulah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom kita sambung kuliah Riyadhus Shalihin kita pada muka surat berapa ni kalau kitab hijau kita ni. Kita sekarang berada pada bab, bab yang ke berapa? Bab yang ke-10. Tajuknya ialah bersegera melakukan kebaikan, menganjurkan orang yang menuju kebaikan agar menghadapinya dengan sungguh tanpa keraguan. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, kalau kitab ni muka surat 106. Muka surat 106. Masya Allah. Kita dah pun membacakan, kita dah baca firman Allah. Jadi pada kali ini boleh tuliskan, kita kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-141. Kita berada pada bab yang ke-10, iaitu bab bersegera melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan. Jangan menangguh-nangguh apabila kita berniat untuk melakukan kebaikan. Siapa yang sering menangguh-nangguh bila berniat untuk melakukan kebaikan, niat nak solat, niat nak hijrah, niat nak tutup aurat, niat nak bersedekah, apa sahaja yang kita tangguhkan, kemungkinan, possibility untuk tidak melakukannya sangatlah tinggi. Kerana iblis, syaitan, hawa nafsu kita, dia tidak bisik supaya kita jangan solat, jangan puasa, tidak. Dia suruh kita tangguh. Sebab manusia ni bila sebut tangguh, dia tak rasa teruk sangat dengan tak nak. Sebab itu kan kadang-kadang bila disuruh anak ke apa, dia tak jawab tak nak, dia jawab jap, nantilah, okey, jap lagi. Itulah sifat manusia, suka menangguh-nangguhkan. Jadi begitulah apabila kita nak buat perkara kebaikan, untuk kebaikan itu tidak sampai tak buat, maksudnya akhirnya kita akan buat, maka bersegeralah. Sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat, maka bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Baiklah muslimin muslimat, kita akan mulakan dengan hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab yang 10, iaitu bersegera melakukan kebaikan. Boleh tuliskan tajuk. Ia merupakan hadis yang ke-87. Hadis yang ke-87 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebab itu kita akan nampak dia tulis
bilangan hadis ni 1/87. Kalau kita baca, kita tengok kitab, dia akan tulis tapi tak apa, 1/87. Jadi kita kena faham maksud satu ialah dia adalah hadis yang pertama dalam bab yang ke-10 ni, dan ia adalah hadis yang ke-87 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau kita tengok hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita tengok contoh, kita terus buka muka surat yang terakhir. Hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin, bilangannya berapa? Bilangannya sekejap. Bilangannya 1880. Bukan. Ada lagi sebelum tu. Okey. Hadis yang terakhir bilangannya ada 1897. 1896, sorry. Itu hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, 1896. Jadi hari ni kita baru baca hadis yang ke-87. Jadi banyak, jauh lagi perjalanan kita. Kita boleh tengok ya. Ini yang kita dah baca. Ini lagi yang kita nak baca. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan kita istiqamah sampai habis baca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi, ulama besar Hujjatul Islam dalam mazhab Syafi'i, dan kitab ini menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia, antara kitab yang paling banyak dicetak di dunia dalam berbagai bahasa, ratus bahasa muslimin muslimat, dan dia menghimpunkan hadis-hadis yang sahih firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya ia bukan hadis yang sahih, dia adalah hadis yang hasan, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Hasan pun merupakan hadis yang kita boleh beramal dengan yakin. Tapi kebanyakannya adalah hadis yang sahih dibawakan bersama dengan rujukan. Jadi kita akan tenang untuk belajar dan merujuk. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hadis yang pertama yang kita nak bacakan pada hari ini dalam bab yang 10 ini, saya baca ya, muslimin muslimat kalau boleh ikut. Encik suami ya. Encik suami pun boleh ikut. Bukan apa, bila encik suami ikut, saya boleh anggarkan saya nak baca tu macam mana. Okey, sama-sama tuan-puan sekalian, kalian ikut saya baca kerana kita nak mengambil keberkatan membaca hadis Nabi SAW. Kita ni biasa baca Quran, tak baca terjemahan. Kalau baca hadis Nabi pula, kita terus baca terjemahan, tak baca matan hadis. Sedangkan matan hadis Nabi juga merupakan satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mencintai Allah, maka dia baca kalamullah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka bacalah kalamu Rasulullah SAW, iaitu hadis-hadis yang Nabi sendiri sebut, kata-kata Nabi sendiri. Macam kita lah, kalau orang dulu bercinta kan berutus surat, kalau rindu baca surat. Jadi tanda sayang, tanda cinta, tanda rindu Nabi kepada kita, Nabi tinggalkan hadis-hadisnya untuk kita baca. Jadi subhanallah, ambil barakah sama-sama membaca hadis ini. Saya akan baca perlahan-lahan, tuan-puan ikut walau di mana anda berada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fatanan ka qita'il laili al muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nabi sebut, bersegeralah, badiru bil amali. Nabi pesan kepada kita, bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gelita. Seseorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, sedangkan di petang hari menjadi kafir. Ada lagi yang di pagi hari masih sebagai orang mukmin,
tapi di pagi harinya ia telah menjadi seorang kafir. Ia menjual agamanya dengan harta duniawi. Ia merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekejap saya nak buka ni keterangan dalam di sini. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Huraian daripada hadis ini diriwayatkan Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim dalam kitab Gesaan supaya bersegera melakukan amalan soleh sebelum muncul pelbagai ujian secara bertubi-tubi. Muslimin muslimat, ramai orang menangguhkan untuk hijrah. Sampai masa kematian sampai dulu, tak sempat untuk hijrah. Tak sempat nak berubah, tak sempat nak tutup aurat, tak sempat nak solat. Begitu ramai muslimin muslimat. Ada satu kisah benar yang ditulis dalam himpunan kematian-kematian yang su'ul khatimah. Kematian-kematian yang su'ul khatimah. Ada seorang pemuda pada saat akhir kehidupannya. Orang Islam ni, orang Islam. Pada saat akhir kematiannya, dalam keadaan dia nazak. Dan dilihat dia sangat dahaga. Dia bagi tahu ibu dan ayahnya, dahaga. Lalu diberi air, dia tepis. Dia tak nak minum air tersebut, walaupun dia kata sangat dahaga. Tapi yang dia minta adalah arak. Duduk minta arak. Rupanya saat hidupnya, dia meminum arak. Memang dia berniat untuk berhenti satu hari. Kan? Memang berniat tapi menangguh-nangguhkan niat untuk meninggalkan maksiat tersebut. Namun akhirnya, na'udzubillah min zalik, Allah uji dia. Keluarga dia tak sempat nak bertaubat, namun ajalnya sudah tiba. Saat akhir kematian, ibu bapa ini kerana dia meraung-raung macam teruk sangat meminta arak, dia akhirnya diberikan, dan selepas dia dapat minum, dia minum dalam keadaan tersebut, dalam keadaan air mulut memenuhi arak di dalam mulutnya. Ada kisah-kisah yang lain lagi muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ini kisah benar juga ni muslimin muslimat. Memang kisah benar betul-betul. Kisah benar betul-betul. Allahu Akbar. Itulah kan, kalau kita berniat nak menghubungkan kembali silaturahim, buat segera, jangan tangguh. Kalau kita berniat nak minta maaf, buat segera, jangan tangguh. Kalau berniat nak memaafkan, jangan buat syarat apa-apa. Segera memaafkan. Sebab dengan memaafkan, kita dimaafkan Allah. Kita ni lagi perlu mendapat kemaafan daripada Allah. Kisah ni diceritakan oleh sahabat saya. Dia kata begini. Dia kata jiran dia ni, seorang wanita ni, dia selalu menyakiti hati ibu mertuanya. Kalau menyakiti ibu kandung lagi dahsyatlah muslimin muslimat. Dia menyakiti hati mertuanya. Antaranya dia macam, mertua ni dah tua sangat lah, umur 60 ke 70 macam tu kan. Kadang-kadang bila dia nak marah, kadang-kadang dia macam pukul. Lepas tu dia pernah buat apa pada mertua ni sampailah kulit mertua dia ni macam, mungkin dia pernah macam teruk sangat, teruk yang teramat lah. Dia macam sampai dia dera, sampai sepak terajam mertua ni, dia rasa menyusahkan dia dan sebagainya. Lepas tu satu hari dia jatuh sakit tiba-tiba, dan apa yang berlaku kepada tubuh badan mak mertua dia berlaku pada dia. Padahal dia tak kena pukul, tak kena sepak, tak kena air panas ke, tak ada. Tapi seluruh badan dia merah-merah, menggelembung apa semua seperti kena air panas. Seluruh badan dia dalam tempoh 2 hari 3 hari macam tu lah, seluruh badan dia habis begitu begini. Lama juga sebenarnya dia buat zalim kepada mertua tu. Jadi dia tak sempat nak berubah, tak sempat bertaubat. Kemudian berapa hari dengan keadaan yang gatal, sakit, merana sangat teruk, lalu dia meninggal dalam keadaan meraung-raung seperti itu. Meninggal dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-puan sekalian, kita memang ada Allah yang Maha Pengampun. Subhanallah, Allah beri kita peluang untuk berhijrah dan berkembali kepadanya sepanjang hayat kita. Tapi ramai yang akan rasa bila datang kematian rasa sekejap sangat hidup. Padahal hidup dah 40 tahun, 50 tahun. Kita perlu berapa tahun lagi untuk kembali kepada Allah? Berapa lama kita perlu? Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi berpesan di dalam hadis ini, Masya Allah, bersegeralah kamu. Bersegeralah kamu. Nabi kata apa? Bersegeralah kamu semua mengerjakan amalan soleh sebelum terlambat. Kerana akan berlaku ujian-ujian seperti potongan-potongan malam yang gelap. Dengan sebab ujian-ujian itu, seseorang lelaki begitu juga perempuan berada pada waktu pagi dalam keadaan beriman.
Ramai Nabi kata pagi beriman tetapi berada pada waktu petang dalam keadaan kafir. Ada kalanya dia berada pada waktu pagi beriman tetapi pagi-pagi lagi dia juga dah jadi kafir. Dia menjual agamanya dengan mata benda dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, jika kita tengok penerangan daripada hadis Nabi ini, badiru bil amal, bersegeralah kamu semua melakukan amalan-amalan, yakni bersegera dan berlumba-lumbalah dalam mengerjakannya sebelum muncul perkara-perkara yang boleh menghalang kamu daripada mengerjakannya. Kita kan kadang tangguh. Subuh tadi, okey, Zuhur contohnya kan. Kita nak buat solat sunat Zuhur, lepas tu kita rasa macam penat, tak larat lah, tak apalah, solat sunat Zuhur esoklah buat. Yang 4 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas tu esoklah buat. Sampai masa esok pun tak buat, sampai masa lusa pun tak buat. Sebab apa? Kemenangan syaitan hawa nafsu adalah ketika kita berjaya menangguhkan. Itu kemenangan besar bagi mereka. Tapi apabila kita berniat nak buat, kita terus buat, itulah kekalahan besar bagi syaitan dan iblis. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya bagi contoh situasi ya. Contohnya lah, kita ni nak maafkan seseorang, tapi apa yang dibuat pada kita sangatlah terluka. Macam teruk sangat yang dibuat, sampai kita malu, sehingga kan besarlah, memberi efek yang besar. Mungkin sampai peringkat efek tu sampai kita berpecah kan, bercerai-berai ke apa. Maksudnya teruk sangat, tak boleh nak gambarkan lah ni. Lepas tu kita menangguhkan dengan syarat, jika dia mari minta maaf, saya akan maafkan. Contoh begitu ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jika orang tu minta maaf, barulah kita maafkan. Maksudnya kita bukan menangguhkan sesuatu kebaikan untuk orang tu sebenarnya. Kita sedang menangguhkan sesuatu kebaikan yang berkaitan dengan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, saya nak bagi kita faham gambarannya. Syaitan adalah makhluk Allah yang lebih lama daripada kita. Kan, dia di kalangan jin. Okey, malaikat diciptakan daripada cahaya, syaitan diciptakan daripada api. Tapi di kalangan syaitan dan iblis ni, mereka pernah tinggal, mereka pernah masuk syurga. Maksud mereka pernah tengok syurga, mereka pernah berada di syurga. Okey, di kalangan jin ni, kalau kita baca surah Al-Jin, muslimin muslimat, jin ini ada kafir, ada muslim. Jin ada beriman, ada jin yang bertakwa, ada jin yang soleh, ada jin yang buat maksiat, ada jin yang jahat-jahat. Jadi yang berada di syurga tu, muslimin muslimat, adalah di kalangan jin yang baik-baik, jin yang soleh. Jadi sampai hari ini pun jin masih ada yang baik, yang macam kita, berpuasa, solat, yang melakukan semua amal-amal soleh. Sebab itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri, untuk beribadah kepadaku. Okey, bila berlakunya peristiwa Allah menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan supaya malaikat dan juga jin untuk sujud. Bukan sembah ya, perlakuan sujud sebagai tanda memuliakan. Sebab Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya Allah menciptakan manusialah sebaik-baik kejadian. Okey. Kemudian kita tahu malaikat semua taat dan patuh. Mereka melakukan ritual, bukan ritual, mereka melakukan perbuatan sujud terhadap Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ada di kalangan jin yang melakukan, tapi ada di kalangan jin yang enggan, yang tak mahu terang-terangan melawan Allah. Dan inilah yang dinamakan iblis dan syaitan. Iblis ni macam general syaitan yang bawah. Jadi iblis dan syaitan ini di kalangan jin yang kafir. Jadi ada jin yang patuh, yang Islam, yang taat, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa. Ada yang berpuasa sama macam kita. Jadi jin-jin yang kafir ini dinamakan iblis dan syaitan. Dan dalam buku, kita boleh baca ya, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat pada bab yang kedua ke ketiga, dalam bab hasutan syaitan ni, muslimin muslimat, syaitan ini berjanji dengan Allah setelah dia murka dan Allah mengeluarkannya daripada syurga. Dia berjanji dengan Allah, ya Tuhanku, kerana engkau menyesatkanku ya Allah. Ustaz boleh tak carikan buku Sahabat Dunia Akhirat tu? Ada dalam tu. Saya rasa saya nak baca firman Allah tu. Apa yang saya nak sampaikan ada kaitan ni dengan bab tangguh ni. Syaitan ni memang bijak. Yang saya nak sampaikan muslimin muslimat,
syaitanir rajim ini, dia berpengalaman. Pengalaman dia lagi lama daripada kita. Manusia kalau hidup pun lebih kurang dalam, paling lama antara manusia yang paling panjang umur, Nabi Nuh AS hidup dalam 1300 tahun lebih. Kita zaman sekarang tak ada umur. Umur berapa makcik? 450 tahun. Tak ada. Umur berapa pakcik? Umur baru je 650. Umur dalam 230. Tak ada. Kita ni kalau 100 tu pelik sangat dah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi di kalangan iblis syaitan ni, jin ni, mereka hidup daripada dulu tak mati-mati. Tak mati. Tapi mereka juga melalui proses penuaan. Mereka tetap melalui proses penuaan. Tapi mereka tak mati. Jadi pengalaman syaitan dan iblis ni berkenaan dengan menipu daya manusia ni sangat expert. Mereka ni bukan setakat PhD. Mungkin mereka dah ada 20 PhD kot. Mereka ada R&D, Research and Development. Mereka buat kajian ke atas kita ni. Mereka, sebab itu di kalangan kita kan ada Qorin, muslimin muslimat. Kita kan ada Qorin. Kan? Subhanallah. Maksudnya, saya nak sampaikan bagaimana liciknya iblis dan syaitan ini menipu daya Nabi Adam AS ketika Nabi Adam berada di syurga. Lepas tu menipu daya pula Qabil, sehingga Qabil membunuh Habil. Sehingga kan saat Qabil nak bunuh Habil, kan, Habil jawab apa? Inni akhafullah. Inni akhafullah. Habil kata. Ketika Qabil menunjukkan reaksi dalam keadaan dia telah bersedia nak membunuh Habil adik beradik ni. Ini kisah ini dirakam di dalam Al-Quran. Kebetulan semalam ada baca dengan terjemahan sekali. Dirakam dalam Al-Quran. Saat Habil nak bunuh Qabil ini, Allah cerita dalam Al-Quran. Ini apa yang saya sebut ni sebagaimana Allah cerita. Lalu Habil menyebut, Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Dan aku tidak akan menyerangmu semula. Maksudnya Habil kata, apa yang kamu nak buat ke atasku, buatlah. Dan aku tidak akan menyerangmu semula. Inni akhafullah, kerana aku takutkan Allah. Allahu Akbar. Tetapi akhirnya dengan tipu daya syaitan, Habil tetap meneruskan hajatnya untuk Qabil tetap meneruskan hajatnya untuk membunuh Habil. Ketika itu Habil berkata lagi, kan, sesungguhnya apa yang kamu lakukan ini perbuatan yang keji. Cuba bagi nasihat lagi. Dan sekiranya kamu melakukan, maka azab yang seksa. Qabil meneruskan perancangannya. Akhirnya dia telah pun membunuh adiknya, iaitu Habil. Okey. Maksudnya, kisah Nabi Adam, kisah nama anak Nabi Adam, kemudian seluruh manusia sampai hari ini. Syaitan dah ada jurnal tentang kaedah-kaedah nak tipu daya manusia. Syaitan paling kenal kita. Syaitan tahu apa kelemahan utama manusia. Apa kelemahan kita secara detail pun dia tahu. Okey, dia lemah kalau diuji dengan suami. Maka dia attack suami. Contohlah ya, contoh. Dia ni lemah kalau dia ni ada masalah dengan anak-anak. Kalau anak buat perangai, dia ni emosi, dia hilang sabar, dia hilang fokus. Jadi dia attack anak. Okey, dia ni kalau bab suami anak dia cool je ni, tapi kalau bab duit dia tak boleh ni, attack bab ni. Okey, dia ni kalau puji dia tak kisah ni, tapi kalau kena keji memang dia down terus. Jadi dia attack. Dia tahu di mana titik lemah kita. Sebab itu kalau kita perasan kita selalu menghadapi masalah ataupun ujian di titik lemah kita. Subhanallah. Sebab itulah ada orang, subhanallah, walaupun dia dah kena benda yang sama berkali-kali, tapi tetap juga dia tak belajar daripada pengalaman yang lepas. Subhanallah. Contohlah kan, ada perempuan umur dah 40 tahun dah, 50 tahun, dah kahwin 20 tahun. Tak habis-habis lagi perangai merajuk dengan suami over. Merajuk berlebih-lebihan. Padahal dia dah biasa, dah faham dah 10 tahun kahwin dah. Suaminya memang macam tu. Dia nak suruh ubah macam mana memang macam tu. Dan dia pun tak nak berubah. Kalau merajuk tu sehari 2 hari dengan muka, dengan memberontak, dengan habis semua balik barang. Contohlah. Padahalnya kita kena faham kenapalah asyik berlaku lagi. Kita kata tak nak lah macam ni. Jadi berulang-ulang perkara yang kita tak mahu kerana kita masih tidak berubah. Kita tak belajar daripada pengalaman.
kita tak belajar bahawanya itu adalah tipu daya syaitan nak suruh kita ni buang masa, buang karen, kan? Rugi je masa. Kan kalau mengajuk ni saya memang pun saya pun ada perangai mengajuk. Tapi bila dah mengajuk tu saya kata alamak ruginya kalau tak mengajuk 4-5 jam tadi, kan, tak buat perangai macam tu tadi, dah settle dah kerja ni. Kalau tak dah siap masak dah. Kalau tak dah ni dah. Macam-macam lah tuan-puan sekalian. Jadi Masya Allah, okey, kita bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. Siapa yang ada, anda boleh rujuk. Ini buku pertama saya, Sahabat Dunia Akhirat by Ustazah Asma Harun. Masya Allah, ini buku bestseller, dapat anugerah buku paling laris popular pada tahun 2020 dan buku paling laris juga di MPH dan sebagainya. Okey, subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Pada tajuk, memang sudah molek saya buka. Muka surat 14 pada tajuk Kenali Musuhmu. Tengok. Ini tajuk ni. Buku ni cantik, muslimat cantik. Nampak tak? Sangat cantik. Okey. Harganya RM25 sahaja. Ini buku pertama saya, Nukilan Hati. Sebab tu ramai yang baca dia rasa macam ustazah ceramah, ustazah yang bercakap. Tajuk ia pada bab yang keempat, iaitu Kenali Musuhmu. Subhanallah. Sahabat, syaitan adalah musuh yang sangat gigih berusaha tanpa rehat. Ni saya baca ya, saya baca apa yang ditulis ni. Sahabat, syaitan adalah musuh yang sangat gigih berusaha tanpa rehat. Tanpa rehat. Namun kekecewaan dan ketakutan paling besar syaitan adalah pada istighfar, taubat dan maaf. Ada sebab saya tulis macam ni. Masa tu ada sebab. Kekecewaan dan ketakutan paling besar syaitan adalah pada istighfar, taubat dan maaf. Syaitan sangat takut pada perkataan-perkataan ini. Contoh kan, Masya Allah. Syaitan dah berjaya membuatkan seorang manusia itu menangguh untuk hijrah. Daripada tahun ke tahun, hari ke hari, bulan ke bulan, dia berusaha supaya orang ni tangguh hijrah. Dia bukan bisik, jangan hijrah lah, tak payahlah pakai tudung lagi, pakai tudung tahun depan lah, masih muda lagi, tak apalah, sekarang ni tengah cari rezeki, nanti kalau pakai tudung susah nak dapat rezeki. Okey, takkan nak pakai tudung, kerja sekarang tak boleh pakai tudung, kerja pramugari contohnya kan, kerja apa-apalah, kerja kat hotel yang tak dibenarkan pakai tudung. Kat Malaysia ni banyak lagi hotel yang tak benarkan pekerja muslimah wanita memakai tudung. Lepas tu ada tempat tak boleh solat, tak apalah, tangguh. Syaitan bisik untuk tangguh sahaja. Subhanallah. Tapi sekiranya sampai nekat dia nak hijrah juga. Dah 20 tahun, dah 30 tahun syaitan berjaya bisik orang ini untuk tangguh. Lepas tu satu hari orang ini buat nekat, aku takkan tangguh lagi, aku hijrah hari ni juga. Dia kata macam tu kan. Tak nak tangguh lagi, hari ni juga. Dia pun nekat, contohnya pakai tudung. Masa itulah syaitan sangat-sangat kecewa. Sebab dia dah berusaha sebanyak mungkin selama bertahun-tahun supaya orang ni tangguh untuk buat kebaikan. Akhirnya orang ni buat. Maka syaitan habis kolap. Syaitan habislah terduduk. Ya Allah, penatlah aku duduk pujuk ni 30 tahun, tiba-tiba dia nekatlah pula. Macam tu. Okey, contoh yang lain. Muslimin, muslimat. Hati ni duk simpan dendam. Syaitan bisik supaya tangguh beri maaf. Sebab kita nak syarat orang tu minta maaf dengan kita, tapi kita sakit. Kita sakit, muslimin muslimat. Kita tak boleh kata, kita tak boleh nak tipu kalau kita kata saya okey, saya tak ada apa-apa, saya okey je. Kalau dia minta maaf, saya maafkan. Dah dia tak minta maaf, selesai ke akhirat lah. Adakah sebenarnya hati nurani orang yang beriman akan tenang dengan ayat begitu? Subhanallah, Allah Akbar. Ataupun ayat yang kedua, ya Allah, aku maafkan dia. Kerana-Mu, ya Allah, aku memaafkan dia. Aku mengharapkan kemaafanmu untuk segala dosa-dosaku. Aku memaafkan kerana Engkaulah yang maha memberi maaf. Contohlah ya. Sebab memaafkan bukan mengubah orang yang kita maafkan. Orang itu mungkin biasa, okey, makin sombong, makin teruk, makin tak heran. Mungkin orang tu kata, aku tak heran pun kau maaf ke tak. Hidup aku okey je. Memaafkan seseorang bukan untuk orang itu, tetapi untuk diri kita sendiri. Memaafkan apa kejahatan orang buat pada kita bukan untuk masa lampau kita, tapi untuk masa depan kita. Dengan memaafkan, apa yang berlaku tidak berubah. Dengan memaafkan, apa yang telah sakit tetap ada parutnya. Tetapi dengan memaafkan, ia mengubah kehidupan akan datang kita. Lebih luas, lebih lapang, lebih tenang. Kita akan dapat kehidupan ini sebenarnya ada banyak sangat sumber-sumber bahagia. Tetapi kita menangguhkannya.
Syaitan suruh tangguh daripada bulan ke bulan, tahun ke tahun. Subhanallah, menyimpan. Kalau kita ada penyakit, kita nak remove segera, betul tak? Doktor ni doktor ni macam mana ada ketumbuhan, kalau tak ni nanti bertukar kanser. Oh doktor, cepat-cepat doktor, tak sabar-sabar ni, bila tarikh ni, ala lambatnya 2 bulan lagi, tak boleh cepat. Tak boleh, memang ramai sangat. Tak apalah, saya buat di hospital swasta. Kita kalau ada penyakit kotoran di dalam, kita nak remove segera. Ada jerawat sebiji pun nak remove segera, sebab kotoran tu nampak. Tetapi bila kotoran itu di hati, kita sukar untuk remove segera. Subhanallah, sebab ia isu perasaan. Saya faham muslimin muslimat. Allahu Akbar. Jadi syaitan duduk bisik kita, tangguh. Kan, apa yang berlaku, kita kata kita okey, tapi bila kita tengok orang tu yang menyakiti, menzalimi kita tu bahagia ke, berjaya ke, kita rasa geram. Sakitnya hati aku tengok, geramnya. Kadang mulut tak cakap, hati tu. Tapi untuk kita berputus daripada kita terus sakit kerana dia tu, kita lepaskan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi bila kita kata depan Allah, ya Allah, kerana-Mu aku maafkan dia ya Allah. Kalau kerana dia aku tidak kuat, tapi kerana-Mu ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Dikaulah yang memberikan. Sebab apa muslimin muslimat, memang di antara pintu syurga adalah pintu kemaafan. Orang-orang yang pemaaf ini, Allah buka pintu syurga baginya. Muslimin muslimat diminta Allah sekalian, kita pun sebut, ya Allah aku maafkan gini-gini. Syaitan terus kecewa, berguling-guling, menangis-nangis. Aduh, dia ni 5 tahun aku duduk suruh dia tangguh, aku duduk pujuk-pujuk dia supaya simpan, tiba-tiba maafkanlah pula. Letih je. Macam tu lah ibarat. Tapi ni saya, tak apalah saya cakap, syaitan tengah belenggu. Kan, syaitan dengar ke apa ke, dia tahu benda ni. Okey, muslimin muslimat diminta Allah sekalian. Lepas itu kan, syaitan paling takut bila kita istighfar dan mohon taubat. Sangat takut. Pelaku maksiat, buat maksiat, tiba-tiba astaghfirullahalazim, mohon ampun ya Allah, maafkanlah, mohon taubat, buat solat taubat. Syaitan kata, letihlah orang ni. Elok-elok dah buat maksiat, taubat. Buat maksiat 5 tahun. Buat maksiat 10 tahun, buat maksiat 20 tahun, boleh terhapus dengan 2 minit taubatan nasuha. Itulah sangat luar biasa muslimin muslimat. 10 tahun, 20 tahun bergeluman dengan maksiat, sampai masa insaf betul-betul bertaubat, menangis teresak-esak, ya Allah maafkan segala dosaku ya Allah. Ya Allah, aku dosa banyaknya ya Allah, ampunilah dosaku. Menangis-nangis depan Allah, duduk, solat, sujud, mungkin 2 minit. Boleh jadi 2 minit penuh keinsafan, penuh taubat, nekat untuk hijrah, berubah. Boleh menghapuskan dosa selama 20 tahun. Tapi adalah mungkin kena qada salat, kan, mungkin kena selesaikanlah zakat yang tak dibayar selama ni, kena bayarlah sikit-sikit. Qada salat pun bukan sekaligus, sikit-sikit, perlahan lah. Kalaupun tak sempat nak tunaikan pasu mati dulu, maka insya-Allah Allah akan ampunkan. Jangan terus nekat cari hujah supaya tak qada, jangan. Subhanallah. Jadi sebab itu muslimin muslimat, syaitan ferah sangat tu, kecewa sangat. Dia hasut ni, jadi dah 40 tahun jadi orang yang fasik, orang selalu maksiat, 50 tahun tiba-tiba berubah hijrah. Oh, memang kecewa sungguh. Jadi tuan-puan sekalian, kita tak payah merancang-rancang lah nak buat syaitan kecewa. Buat maksiat dalam hati, saja je nak kenakan syaitan ni, aku saja je buat maksiat ni supaya syaitan happy. Dia selalu tipu aku nak tipu dia pula. Lepas tu sengajalah buat maksiat. Lepas tu buat taubat. Baru pada muka. Kecewa kau syaitan. Sekarang aku dah taubat. Mesti kau fras kan? Tak payah muslimin muslimat nak test. Maksud saya, kita bukan boleh merancang nak buat macam tu. Nak buat syaitan kecewa ke apa. Tetapi apa yang kita kena fikir sekarang ialah, subhanallah, jangan tangguh untuk mengecewakan syaitan. Saya baca lagi firman Allah ni dalam buku Kenali Musuhmu ini. Anda boleh pergi kepada Shopee. Ini adalah buku nukilan hati saya. Sekarang dah terbitkan 5-6 buah buku dah. Ini buku yang pertama, yang paling dikatakan paling nostalgic, paling sentimental value. Subhanallah, siapa yang pernah memiliki, mereka akan faham, mereka akan tahu. Ini himpunan tulisan-tulisan saya di FB. Lepas tu kita tambah baik. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-14 hingga 17 menyebutkan iblis dan syaitan telah berjanji untuk menyesatkan surah anak Adam. Renungi firman Allah ini. Okey, saya bacakan ya. Firman Allah surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sadaqallahul azim. Mari kita perhatikan apakah sumpah iblis dan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, setelah iblis dihalau oleh Allah daripada syurga, lalu dan dia enggan dan dia tahu Allah murka kepada dia, lalu iblis berkata, iblis bercakap dengan Allah. Iblis cakap apa? Berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan hari kiamat. Iblis minta dengan Allah supaya diberikan umur yang panjang, tempoh hidup, sehinggalah mereka dibangkitkan, sehinggalah hari kebangkitan, iaitu hari kiamat. Dia minta dengan Allah pada saat Allah halau dia tu, supaya dia diberi tempoh waktu daripada saat itu sampai pada hari kiamat. Sebab itu dikatakan iblis ini dia tak mati, tapi dia juga melalui proses penuaan. Kalaulah Allah buka hijab, rupa iblis ni sangat buruk, sangat dahsyat. Bayangkanlah ya, hidup dah berapa ribu tahun. Sebab itu kita kata pengalaman iblis ni banyak. Kajian-kajian research development dia dah banyak. Dia dah ada jurnal macam-macam dah. Orang ni lemah ni, serang ni. Orang ni gini-gini. Gini-gini. Yang ni kalau kejian dia okey. Orang keji dia no hal. Tapi kalau puji dia kalah. Dia kembang. Dia terus perasan. Dia terus riak, takabur, ujuk, sum'ah semua ada. Orang ni kalau pujian dia tak heran. Tapi kalau kena keji dia terus down. Gini-gini-gini. Tengoklah apa kelemahan dia. Syaitan memang pandai. Okey, sambungan. Syaitan sebut apa ni pada Allah? Syaitan sebut, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan. Sambungan lagi. Lalu Allah berfirman. Bila dia minta macam tu, Allah jawab. Allah berfirman, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Lalu iblis berkata lagi, oleh kerana engkau wahai Tuhan yang menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka, iaitu menghalangi manusia daripada menjalani jalanmu yang lurus. Tengok syaitan sebut apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan janji dengan Allah, iblis berjanji depan Allah, dia kata apa? Ini nak kata ayat sombong. Dan ramai orang kita guna ayat iblis ni. Ramai di kalangan orang Melayu Islam kita sendiri, orang Islam menggunakan copy paste ayat iblis ni. Iblis cakap apa? Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Muslimin muslimat, sombongnya syaitan. Dan ramai manusia hari ni tak sedar dia guna ayat syaitan ni. Dia guna ayat syaitan. Syaitan bunyi lembut sikit ya. Syaitan guna ayat iblis ni. Syaitan sebut apa kepada Allah? Syaitan kata, kerana kamu yang menyesatkanku, kerana engkau ya Allah yang telah menyesatkanku, maka aku akan menghalangi manusia ini daripada menjalani jalanmu yang lurus. Apa maksudnya? Syaitan menyalahkan Allah, kerana engkau ya Allah yang menyesatkanku. Sedangkan setan ni dia sendiri yang memilih, bukan dia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Bila Allah perintahkan sujud, Allah test, rupanya dalam dirinya ada sombong. Ada sombong muslimin muslimat. Apa jawapan syaitan? Sesungguhnya Adam daripada tanah dan aku daripada api. Dia merasakan dia lebih baik daripada Nabi Adam, lebih baik daripada manusia, kerana manusia daripada tanah, api ini lebih kuat, lebih berkuasa dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu sifat sombong adalah sifat yang sangat tercela. Disebutkan subhanallah dalam hadis Nabi SAW, tidak akan masuk ke syurga bagi orang yang ada sebesar biji zarah sombong. Kerana sombong ini adalah api daripada api syaitan. Sombong ni, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan tidak ada kesombongan yang lebih dahsyat melainkan sombong kepada Allah. Siapakah orang yang sombong kepada Allah? Mereka yang apa yang Allah larang dia tetap buat. Ini orang yang sombong sangat ni. Kalau kita cakap, kita tengok anak kita, kita larang sesuatu, dia buat juga.
Depan mata kita buat tu. Kita kata, ya Allah sombongnya kamu. Mak dah pesan. Buat belakang okey sikit. Depan-depan mak buat ya. Sombongnya kamu ya. Kamu tak kisah ya. Mak marah, mak kecil hati. Mak kecewa. Mak terasa, mak sedih. Sombong sampai hati kamu. Hari ini manusia melakukan kemungkaran terbuka. Bangga. Dirancang-rancang. Dia buat sehabis baik. Muslimin muslimat. Subhanallah, kesombongan yang paling dahsyat. Kalau sesama manusia sombong pun dah dahsyat, kesombongan dengan Allah itulah paling dahsyat. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar. Sebab itu, syaitan dan iblis bukan tak kenal Allah. Bukan tak pernah nampak syurga, mereka pernah berada di syurga. Bukan iblis dan syaitan tak nampak azab neraka yang begitu dahsyat. Mereka bukan tak ada ilmu, mereka bukan tidak ada pengetahuan. Mereka lebih kenal Allah melebihi kita. Mereka pernah berbicara dengan Allah secara berdepan. Mereka pernah tengok betapa besarnya nikmat syurga. Mereka pernah tengok betapa dahsyatnya azab api neraka. Tapi kenapa syaitan begitu tega melawan perintah Allah? Kerana sombong. Sebab itu manusia hari ini bukan tak sampai kepada mereka ayat-ayat tentang neraka, tentang syurga. Bukan tidak sampai kepada mereka tentang bahawasanya berpakaian begini dilarang, bahawa perbuatan begini dilarang. Bukan tak sampai, tetapi kerana dalam hati ada sifat sombong. Dan sebab itu hari ini ramai orang yang sebut ayat, dia tak sedar ayat ni copy paste ayat setan. Dia sebut apa? Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah lagi. Nanti dapat hidayah berubahlah. Belum sampai masa lagi. Bila sebut macam tu, bunyi macam biasa tapi bahaya. Bila sebut belum sampai hidayah, soalannya dia bagi tahu siapa yang tak beri hidayah ni? Allah. Siapa dia yang nak menyatakan bahawa Allah belum beri dia hidayah? Soalannya dia yang cakap Allah belum beri hidayah. Dia tak sebut Allah belum beri hidayah. Belum sampai masa, belum hidayah lagi. Nantilah. Ada juga yang kata dah nak macam mana latar belakang keluarga. Memang macam ni, kehidupannya macam ni, ataupun apa-apalah muslimin muslimat. Maksudnya seolahnya tanpa sedar menyalahkan Allah. Seolahnya salah Allah lah tak beri dia hidayah. Kamu diberi hidayah, orang diberi hidayah, janganlah sombong. Maksudnya sampai masa saya diberi hidayah. Menunggu-nunggu. Sedangkan apakah maksud hidayah? Hidayah adalah petunjuk daripada Allah. Petunjuk, apa petunjuk yang Allah tak bagi? Dan ada tak hari ini manusia yang belum sampai petunjuk? Petunjuk yang Allah bagi melalui Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran berada di mana-mana. Al-Quran ada di media sosial. Subhanallah, hadis Nabi dah dibacakan. Pengajian-pengajian agama bersepah-sepah. Bukan bersepah, merata-rata dalam media sosial. Sama ada nak skip, sama ada tak nak dengar. Tahu, bukan tak belajar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itulah, bila kita tengok ayat syaitan, kita terus kata, ish, bahayanya. Rupanya ramai yang ikut jejak langkah syaitan ni. Dia sebut apa? Oleh kerana Tuhan, engkau Tuhan yang telah menyebabkan daku tersesat. Dia salahkan Allah. Padahal dia memilih jalan kesesatan. Jadi manusia-manusia yang tak nak mengikut hidayah, petunjuk daripada Allah, telah sampai kepadanya pesan-pesan, larangan-larangan, bukan dia tak tahu. Bahkan ada yang jawab dengan sombong, dia tahu, nantilah sampai masa. Subhanallah, Masya Allah. Maka demi sesungguhnya syaitan berkata kepada Allah, aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Syaitan berjanji dengan Allah akan halang manusia daripada jalani jalan yang lurus. Lalu Allah wajibkan kita untuk meminta jalan yang lurus setiap kali solat. 17 kali sehari. 5 waktu solat tu kan, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kalau kita kira setiap rakaat baca Al-Fatihah, semuanya 17 kali Al-Fatihah kita baca setiap hari. Syaitan berjanji, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kami akan menghalangi manusia daripada jalan yang lurus. Lalu Allah wajibkan kita setiap kali dalam solat baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Subhanallah. Setiap kali itu, syaitan akan berusaha keras supaya kita tidak melalui jalan yang lurus yang kita minta di dalam solat. Tuan-puan sekalian, jalan yang lurus ini berliku. Bukan maksudnya lurus-lurus, elok, tak. Sekarang, kita dalam ujian, betul kan? Semua orang dalam ujian, semua orang ada masalah.
itulah jalan yang lurus, insya-Allah. Sebab dalam ujian inilah kita ada pergantungan kepada Allah. Dalam ujian inilah kita sedar kemampuan kita terbatas. Dalam ujian inilah kita makin dekat dengan Allah. Sebab kita minta dengan Allah jalan yang lurus. So itu ada orang jumpa saya, "Ustazah, saya ada masalah gini. Saya kata, "Puan, ini jalan yang lurus yang Allah takdirkan buat puan. Memang ujian ini sangat berat, tapi puan kena lalui." Kan kita minta dalam solat, "Tunjukilah jalan yang lurus." Maka Allah paling tahu mana satu jalan yang lurus. Kalau kita tidak diberi ujian begini, mungkin jalan kita sedang bengkok menuju ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan ayat yang ke-17, tengok syaitan sambung lagi. "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim." Sampai akhir, syaitan kata, kami akan menghalangi mereka daripada jalan yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka. Syaitan, iblis ni berjanji, aku akan datangi mereka, yakni manusia, daripada hadapan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan mereka, daripada kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Punya nekat syaitan. Dia cakap apa depan Allah? Dalam buku ni. Dalam ni ayat Al-Quran surah Al-A'raf ya. Muslimin muslimat. Syaitan cakap apa? Syaitan kata, aku akan datangi manusia daripada depan. Kalau tak boleh daripada depan, belakang. Daripada depan tak dapat, kanan. Tak dapat kanan, kiri. Maksudnya dia akan usaha mana-mana juga. Dan engkau akan dapati, ya Allah, syaitan kata, wahai Tuhanku, engkau akan dapati sangat sedikit di kalangan manusia ini menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Subhanallah. Syukur bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih Allah. Tak. Syukur adalah satu perbuatan yang dilakukan dengan tindakan. Sebab itu disebut dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab para alim ulama, dalam hadis Nabi, tingkatan syukur. Erti syukur yang sebenar adalah apabila kita, seorang manusia hamba, mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa yang Allah larang, ditinggalkan. Apa yang Allah suruh, dilakukan. Itulah tingkatan syukur. Ibaratnya lah, tingkatan sayang kita, terima kasih kita kepada mak ayah. Apa yang mak ayah tak suka, kita tak buat. Apa yang mak ayah suka, itulah yang kita buat. Sebab kita sangat sayang, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mak ayah. Macam tu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi hadis ini kita tengok. Hadis yang kita baca, hadis yang pertama dalam bab bersegera melakukan kebaikan ini, Nabi SAW sebut kepada kita, bersegeralah kamu. Sebab apa? Jika kamu menangguhkan untuk buat kebaikan, kamu menangguhkan, macam kupasan kita ni menangguh untuk hijrah, untuk berubah kan, dan sebagainya. Apa yang berlaku? Nabi kata, subhanallah, bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal soleh, kerana akan berlaku ujian-ujian, akan berlaku halangan-halangan. Keterangan di sini, ujian-ujian. Perkara ialah kata nama jamak bagi kata nama yang mempunyai berapa makna dalam bahasa Arab. Artinya ujian, dugaan, azab dan sesaan. Manakala maksudnya di sini pula ialah pelbagai halangan, dosa, ujian, dugaan dan musibah yang dahsyat lagi gelap yang boleh menghalang seseorang daripada melakukan kebaikan. Maksud ujian juga iaitu musibah. Dia duk tangguh-tangguh nak ada duit, tangguh nak buat haji, tangguh-tangguh nak buat umrah, tangguh-tangguh nak buat kebaikan, sampai datang musibah. Datang musibah, contoh masa ada duit kan, tak nak bersedekah dan sebagainya, tak nak tolong orang susah, tiba-tiba datang musibah banjir. Yang kecil hati, saya bagi contoh saja ya, habis harta. Masa itulah baru menyesal, ya Allah, dulu aku tak bersedekah, dulu aku tak ini, tak ni, sekarang harta dah tak ada, dah tak boleh nak sedekah, sekarang aku pula yang menerima sedekah. Jadi Nabi berpesan, bersegera buat kebaikan sebelum datang halangan, ujian ataupun musibah dalam hidup kamu. Wa yumsi kafiran, dan dia berada pada waktu petang dalam keadaan kafir. Boleh jadi maksudnya kufur nikmat dengan sebab berbagai maksiat yang dia terlibat dengannya, yang menjauhkan diri pada medan kesyukuran. Boleh jadi juga maksudnya adalah kufur sebenar. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya, yakni meninggalkan atau menepikan agamanya, bi'aradi minan dunia, dengan mata daripada harta benda dunia, yakni dengan habuan dunia. Okey, pengajaran daripada hadis ini, kewajiban berpegang teguh dengan agama dan bersegera melakukan amalan soleh sebelum dihalang oleh pelbagai halangan dan rintangan. Hadis ini memberi isyarat bahawa perkara-perkara yang menguji iman manusia akan muncul secara bertubi-tubi pada akhir zaman. Setiap kali pergi satu ujian, ia diiringi oleh ujian yang lain pula. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada segala keburukan ujian-ujian tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah, hari ini hari Jumaat yang berakah, esok Sabtu dan Ahad. Jadi kuliah Riyadhus Shalihin kita akan bersambung pada minggu hadapan pada hari Isnin, waktu yang sama pukul 7 hingga pukul 8. Dan insyaAllah kita akan bacakan satu hadis berkenaan dengan bagaimana Nabi sangat bersegera. Kalau terlintas je sesuatu, Nabi terus buat. Kalau terlintas niat nak buat baik, terus buat. Dan ada satu hadis yang kita akan bacakan minggu depan, bagaimana sikap dan akhlak Nabi sangat bersegera dan tidak menangguhkan apabila berniat untuk melakukan kebaikan. Sebab Nabi nak tunjuk contoh kepada kita. Sampai sahabat-sahabat kehairanan dengan sikap Nabi. Ingatkan Nabi tergopoh-gapah nak cepat-cepatkan apa? Rupanya Nabi nak bersegera untuk melakukan satu kebaikan, dan kisah ini kita akan kongsikan pada minggu hadapan pada hari Isnin pagi. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, sebentar lagi kita akan adakan majlis khatam Al-Quran di page rasmi Ustazah Azma Harun. Kita dah hari itu kita baca 2 juzuk sehari secara ni oleh kori-kori jemputan. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, habis je live ni terus mungkin berhenti 5 minit lepas tu sambung. Siapa yang nak turut serta dengan majlis khatam Quran walaupun kalian belum khatam lagi, mudah-mudahan tetap dapat pahala bersama-sama. Tetap mudah-mudahan Allah mudahkan untuk khatam. Muslimin muslimat, saya nak mengajak untuk hadir. Minta maaf lah ya, Ustazah ulang-ulang selagi sebelum program. Untuk hadir. Subhanallah, kepada satu program yang akan diadakan pada pagi besok, Encik, satu program yang akan diadakan pada pagi besok, hari Sabtu pagi. Okey, ini programnya. Siapa nak kena jekah, jomlah kita kena jekah sama-sama. Ustaz Abdullah Khairi. Kalau esok Ustaz tak jekah, saya jekah. Tak, saya suruh Ustaz jekah. Macam tu. Tak apa, nanti dulu ya. Subhanallah, muslimin muslimat, penyesalan berakhir Ramadan. Esok pagi, hari Sabtu, jam 9.30 pagi. Ceramah forum perdana ni, kuliah duha perdana, saya dengan Ustaz Abdul Khairi. Saya ditemani oleh Encik Suami. Macam tu. Tempatnya adalah di Medan Ilmu, Bandar Prima Senawang. Sebenarnya Medan Ilmu ni adalah satu dewan di bawah kami. Level lorong, bukan lorong, kita panggil apa ya? Jalan yang sama, maksudnya shop lot, barisan yang sama dengan galeri Ustazah Asma. Di sini dewan, lepas tu ada 1-2 kedai, lepas tu hujung corner lot tu adalah galeri Ustazah Asma. Subhanallah, kita pasang khemah di hadapan ni boleh muat dalam 1,000 orang. Banyak khemah kita pasang dan 1,000 orang insya-Allah muat. Sekarang dah tak ada penjarakan. Kalau sebelum ni memang meriah penuh orang. Jadi jemput sangat datang kan, daripada jauh dan dekat, insya-Allah dapat jumpa. Dan esok saya akan berada selepas habis kuliah duha tu, saya akan berada di galeri Ustazah Asma. Jadi siapa yang berhajat untuk bertemu, berukhuwah, berkasih sayang dan sebagainya, maka kita boleh berjumpa pada pagi besok. Jadi bolehlah hujung minggu ni plan cari baju raya dan sebagainya di galeri Ustazah Asma. Tengok-tengoklah dulu. Mana tahu ada yang berkenan kena pula dengan tema baju dan sebagainya. Okey, subhanallah, ada banyak pilihan muslimin muslimat. Kena tengok perkongsian live tu kan, pilihan yang begitu banyak. Okey, subhanallah, saya akan berada sampai lebih kurang dalam pukul 4 begitu di galeri, sebab selepas itu ada program pula malam. Ini yang nak ajak tuan-puan sekalian untuk hadir ke satu program tausiah, majlis berbuka puasa amal tausiah bersama dengan Ustazah Asma Harun. Lepas tu akan ada persembahan daripada kumpulan nasyid, ada qasidah dan sebagainya. Subhanallah, majlis bermula 4.30 petang, maksudnya dah boleh berdaftar. Datang lepas asar pun tak apa. Dibuat, lokasinya adalah di Hotel Royal Chulan Seremban. Hotel Royal Chulan Seremban. Tujuan makan malam amal ini ataupun berbuka puasa amal ini adalah bagi mengutip dana pembangunan masjid di perkampungan Al-Hijrah. Saya tak terangkan panjang lah ni sebab dah ulang-ulang banyak kali. Tuan-puan boleh tengok live-live sebelum ni ataupun boleh search atas nama Hijrah Village ataupun Hijrah City. Perkara yang samalah. Anda akan faham apa yang kita nak bina pada tanah 42 ekar. Permulaannya adalah untuk membina masjid kan, lepas tu rumah-rumah warga emas, lepas tu bina rumah-rumah kebajikan dulu. Jadi ini adalah usaha dan ikhtiar kami.
Jadi jemputlah untuk berbuka puasa bersama dengan saya khususnya dan bersama kami semua, dan kita semua berkumpul di dalam satu majlis ilmu. Ada sikitlah tausiah ringkas daripada saya pada petang malam besok, tajuk di ambang Lailatul Qadar. Saya akan bawakan tajuk tausiah pada petang besok di Dewan Besar, Dewan Utama Hotel Royal Chulani. Subhanallah, bertajuk di ambang Lailatul Qadar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, anda boleh hubungi nombor sekiranya berminat pagi datang kuliah, kan kuliah dengan Ustaz Abdul Khairi. Lepas tu in between tu bolehlah rehat, pergi cari barang untuk raya ke, pergi ziarah masjid-masjid, Masjid Sendayan tu kan, masjid yang cantik tu. Kan boleh pergi ni sekejap je masa. 4:30 datang majlis. Jadi esok mungkin boleh plan daripada pagi sampai malam. Kalau dan di Hotel Royal Chulan ni memang kita buat solat, memang dilakukan solat berjemaah, solat tarawih berjemaah. Jadi masya-Allah sedang elok malam besok, malam besok. Okey. Muslimin muslimat sila hubungi nombor 0103187409. Ada yang kata dekat mana galeri Ustazah? Ya, tudung ni memang tudung sendiri, baju juga baju sendiri muslimin muslimat. Galeri Ustazah Asma di Senawang Negeri Sembilan dan juga di Terengganu. Ada 2. Semua sama, produk pilihan sama saja. Okay, galeri Ustazah Asma, galeri ni menghimpunkan banyak busana muslimah, banyak fashion-fashion, banyak pilihan. Bukan jubah je, tuan-puan kena tengok live perkongsian. Boleh pergi ke Shopee kita, tuan-puan akan tengok. Tapi tengok depan mata lagi puas hati. Ini salah satu tudung. Jadi tudung, warna pilihan tudung dalam 20. Jadi kita ada tudung yang macam ni, simple, biasa macam tudung budak sekolah. Kalau orang tanya apa rahsia awet muda Ustazah, saya pakai tudung budak sekolah. Kan masa sekolah budak sekolah kan pakai tudung macam ni. Itu yang nampak macam budak sekolah. Gitulah. Tapi kita ada buat sekarang ni wesi apa? Wesi owning. Jadi untuk makcik-makcik, mak-mak bolehlah pakai yang wesi owning. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali. Jom buka puasa sama-sama malam besok sambil mengumpul dana. Jadi serendah kerusi senanah RM200. Sebab kita tahu makanan hotel sendiri pun memang dah mahal. Lagi-lagi kita buat program macam ni sekali dengan tempah dewan. Tempah dewan saja memang sangat mahal tuan-puan sekalian. Jadi kita buat majlis begini supaya ada peluang lah kita bertemu. Jadi sambil-sambil tu nanti ada qasidah, ada persembahan nasyid. Saya bolehlah pergi kepada semua meja, saya akan pergi. Bolehlah kita beramah mesra. Okey, nombor telefonnya adalah 010-318-7409. 010, boleh tuliskan tak? 010-318-7409. Ataupun tuan-puan boleh pergi ke page rasmi FB dan sebagainya, IG untuk tengok. Hari ini saya minta tim lepas habis live ini terus postkan tentang jemputan. Siapa yang nak mendaftar terus bagi link terus. Senang, tekan link terus daftar. Tempat terhad muslimin muslimat tapi masih ada tempat lagi. 0103187409. Bila ni? Malam besok. Pagi besok dengan Ustaz Abdul Khairi. Malamnya, petang besok, kita mulakan majlis kuliah petang selepas asar dengan tajuk di ambang Lailatul Qadar. Kemudian ada persembahan-persembahan sekian-sekian. Lepas tu kita buka puasa sama-sama, solat maghrib berjemaah. Lepas tu solat isyak berjemaah. Kemudian kita sama-sama solat tarawih. Jadi Alhamdulillah, siapa nak balik tak ada masalah. Tapi siapa yang jauh nak solat tarawih di situ pun boleh. Masjid terdekat pun ada. Masjid negeri sangat dekat dengan Royal Chulan. Jalan kaki pun boleh kalau nak jalan. Dekat. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan kami melalui NGO Sabah Amal Care berbesar hati kepada siapa yang ingin menyumbang melalui NGO kami dan Yayasan Al-Hijrah. Kerana setiap hari kita bagi makan berbuka puasa. Setiap hari kita menyantuni asnaf fakir miskin. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan sahabat-sahabat semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Kau dekat dah pergi kan? Support each other ada yang tulis. Ya, sederet saya cakap. Betul. Majlis ilmu besok majlis ilmu besok sederet. Tempat ceramah dengan Ustaz Abdullah Khairi tu sederet saja. Ada satu dewan namanya Dewan Medan Ilmu, Dewan Sayyidatina Asma. Dekat dewan tu kat depan tu nanti memang kita akan pasang khemah untuk duduk atas kerusi dengan ceramah. Ada TV, jadi duduk kat luar dewan pun akan nampak dengan jelas. Speaker very clear. Jadi sederet tu lah galeri Ustazah Asma. So don't worry, sangat dekat. Sebab itu habis ceramah saya terus pergi galeri. InsyaAllah saya akan tunggu
sampailah asar. Lepas asar saya kena turun gerak ke majlis ni. Jadi begitulah jadual besok. Terima kasih. Boleh pergi orang Kelantan, orang yang dekat-dekat boleh pergi Galeri Ustaz Asmat di Terengganu. Terengganu di Gombadak. Waste saja. Google Map ke cari, nanti akan jumpa. Kita tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya Allah, banyak rupanya star hari ni sampai 14,000. Terima kasih banyak-banyak. Itu adalah bentuk infak tuan saya. Sama juga di TikTok ni macam-macam dia bagi emoji, sebab saya tahu TikTok ni kalau dia bagi-bagi tu pun dalam bentuk ni. Macam love kan, banyak bagi love. Masya Allah. Jadi ada yang kata, Ustazah dekat Senawang bila? Senawang pagi besok. Galeri Ustaz Asma memang yang first kita dah buka 2 tahun lebih. Di mana? Di Senawang. Senawang cari Maiden Senawang. Maiden dekat sini. Lepas tu ada shop lot belakang sekali. Kalau depan sekali Jekyll. Itu memang padat sangat. Tapi lot kami berada paling belakang. Belakang sekali ni tapi pun sibuk juga. Hujungnya DIY. Galeri Ustazah Asma hujung. Kalau anda pusinglah kawasan tu, tepi Maiden Senawang ni, anda akan nampak kami di kena lot ada signboard besar, ada banner besar, ada gambar saya. Macam itulah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa.